Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Mazlina binti Madrani dari SK Kampung Cap akan membentangkan hasil projek yang telah kami jalankan. Individu-individu yang terlibat dalam projek ini adalah seperti yang tertera. Subjek yang kami pilih adalah Pendidikan Islam dan Bahasa Inggeris, manakala murid yang terpilih pula terdiri daripada murid tahun 6. Berdasarkan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran di SKP, standard kandungan SK dan standard pembelajaran SP, maka dapat kami rangkaikan dan rungkaikan perkara tersebut. Masalah etika dan integriti individu boleh merosakkan akidah dan negara. Agama Islam mementingkan individu yang bersih dari segenap segi, iaitu rohani, jasmani, emosi dan sosial. Keadaan ekonomi yang mencabar menyebabkan manusia sering terbabas dan terikut dengan nafsu. Rasuah merupakan masalah global yang berlaku di seluruh dunia. Murid pernah mendengar perkataan integriti dan etika. Daripada aktiviti merangkai dan merungkai tersebut, maka kami dapat membuat backward design. Pada proses ini, kami tentukan hasil pembelajaran yang ingin dicapai. Bermula daripada itu, kami seterusnya dapat menyatakan the big idea bagi topik yang akan dipelajari, iaitu generasi bersih, negara sejahtera. Ethical generation leads to harmony country. Daripada the big idea tersebut, kami teruskan dengan menjala soalan EQ, mengetengahkan pengetahuan sedia ada murid, menentukan kemahiran yang ingin dicapai, dan hasrat pembelajaran serta kriteria kejayaan yang diinginkan. Bagi mendapatkan bukti, kami memberikan cadangan tugasan yang boleh dilakukan semasa proses PDPC. Evidence penerapan KPPB adalah buku teks Pendidikan Islam tahun 6 serta rancangan pengajaran harian guru. Terdapat elemen 6C dan 6E yang telah diterapkan dalam projek ini, iaitu komunikasi, sahsiah, kolaboratif, pemikiran kritis. Manakala bagi elemen 3E pula ialah memulakan engagement, membimbing enhancement dan meluaskan pembelajaran extension. Yang pertama, soalan sumbangsaran. Soalan sumbangsaran menekankan elemen komunikasi, sahsiah dan pemikiran kritis dalam memulakan setiap aktiviti PDPC. Yang kedua, murid telah mengetahui agensi yang terlibat dalam memerangi rasuah dan dapat membentuk individu yang bebas rasuah dengan menekankan elemen pemikiran kritis serta sahsiah dan membimbing murid menjadi individu yang lebih baik. Kemudian, guru menambahkan informasi kepada murid melalui tontonan video rasuah. Elemen yang terlibat adalah bimbingan dan perluasan pembelajaran serta pemikiran kritis dan sahsiah. Yang terakhir, murid berkolaboratif dalam lakonan situasi rasuah, melibatkan elemen kolaboratif, komunikasi, sahsiah, pemikiran kritis serta elemen bimbingan dan meluaskan pembelajaran. Berikut merupakan contoh aktiviti yang dijalankan sebagai evidence. Siapa suka banyak duit? Tak ada orang suka duit? Ada. Ada? Ada. Maknanya semua orang suka duit. Amrin. Sallallahu alaihi
Right? Corruption. Okay. Zazam, naik nama kita sikit. Biasa kata kita nak nombor 1 dia kelah. Lepas ni kita suruh kita main makan banyak Zazam. Itu tak masuk. Mana boleh Zazam? Amni, itulah semua orang banyak. Berikut merupakan salah sedikit evidens pelaksanaan elemen 6C dan 3E dalam PDPC. Seterusnya, pada akhir sesi pembelajaran, sekiranya murid dapat memberikan maklum balas apabila ditanya tentang topik yang dipelajari, maka sesi pembelajaran tersebut telah berjaya mencapai objektif yang telah ditetapkan dan boleh dijadikan evidens pentaksiran. Awak rasa-rasa apa akan jadi pada dia? Ha? Kena? Kena kapur polis? Kena polis lagi? Ha? Kena? Kena lokal. Hidup dia merana. Dia dah kena tahan, dah masuk lokal, apa jadi pada keluarga dia? Keluarga dia jadi susah. Terdapat beberapa cabaran yang perlu diatasi oleh pihak kami, iaitu sumber dan peralatan yang tidak mencukupi. Bagi mengatasinya, kami menggunakan TV yang lebih mesra pengguna berbanding projektor. Yang kedua, tahap penguasaan murid yang berbeza dalam membaca petikan bahasa Arab, Jawi dan bahasa Inggeris. Bagi mengatasinya, murid yang bagus dalam pembacaan diminta untuk memperlahankan bacaan agar murid lemah dapat mengikutinya. Yang ketiga, pengetahuan murid yang terhad serta kekeliruan antara upah dan rasuah. Bagi mengatasinya, murid diminta berbincang dalam kumpulan dan melakonkan watak situasi rasuah. Sekian sahaja pembentangan daripada kami. Ucapan perjutaan terima kasih kepada IPG Kampus Kota Baru, pensyarah-pensyarah, guru besar serta semua guru yang terlibat dalam penghasilan projek ini. Sekian, terima kasih.